إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif pada sallallahu alaihi wasallam. Dan di kedam pemburuan situ. Dan di kedam dalam bentuk pemburuan. Itu dipanggil damu takhir. Yang boleh dipilih. Dan takdil tetapkan. Adapun pemburuan itu ada setengah ada bagainya. Yang seumpama daripada na'am. Itu binatang ternak yang kaki 4. Itu dipanggil na'am. Dan setengah tiada ada bagai, tiada seumpamanya pada na'am. Maka jika ada pemburuan itu yang mempunyai misil atau misal seumpama. Jika ada pemburuan yang diburu itu daripada pemburuan yang mempunyai misal, mana seumpama. Ya, pada na'am. Misalnya pada seperti burung nu'amah, burung unta. Darusa dan kijang dan arnab dan tomok dan lainnya. Maka diberikan misal seumpama ni lah. Kalau burung unta tu, keluar dia apa? Unta. Itu seumpama dia. Yang ada punya misli dia. Bagi daripada pukara dan masakin. Daripada sembelihan daripada seumpama burung unta tu. Ataupun lembu. Daripada iaitu bakar ruwasyih. Iaitu rusa. Kalau dia membunuh rusa tu seumpama apa? Bandingannya sama dekat dengan lembu, keluar lembu. Atau kambing daripada kijang, dia kecil sikit kan. Dia buru kijang, maka dia kena keluar dalam dia kambing situ. Ataupun kibas. Daripada pelanduk ataupun anak kambing yang belum lagi sampai umurnya setahun, itu kalau pelanduk. Dan daripada arnab dan lainnya lah. Dan dikira-kirakan harganya. Dibeli akan makanan. Dibeli kira-kira akan harganya, iaitu di Mekah, tempat sana, kira harga. Kemudian diberikan akan makanan yang sah pada fitrah. Iaitu makanan asasi dia. Kemudian disedekahkan dengan dia. Mana disedekahkan kepada fukara dan masakin. Dengan dia mana dengan makanan tadi diberikan kepada tiap-tiap seorang secupak. Banyak orang kena beri. Atau ia puasa, ini panggil takhir, mana dia boleh pilih. Dia nak keluar situ, ataupun dia puasa sebilang-bilang cupak. Maut dia. Sebilang-bilang cupak, kalau harga unta 7,000, maut dia. Kena berapa? Cari cupak. Kalau cupak RM2, kalau 7,000 dia kena berapa? 3,000 dia. 500 apa? Hari kena puasa. Atau dibelikan, yang dibelikan cupak, kemudian dibelikan dia dengan harga kambing. Dan tiap-tiap satu cupak sehari. Secupak dikit sehari, cupak sekali. Dan yang tiada sampai satu cupak, mana dipuasakan bagi dia sehari, cukup lah. Habis tu. Dan jika binatang yang diburu itu daripada binatang yang tiada baginya misli. Tak ada bantahan seumpama. Ya? Diambil harga dia lah. Itu binatang yang diburu tadi, diperhargakan dia oleh dua orang yang adil, kemudian bayar. Dan diberikan makanan, disedekahkan dengan dia. Berikan makanan dengan harga tu. Kemudian disedekahkan kepada fukara dan masakin. Di tempat bagi dia ni macam apa? Ya, dam, dia bagi dua lah. Ya. Itulah fakir, masakin. Fukara wal masakin. Sepuluh juga macam kita bayar apa? Fidyah. Dia punya bayar dua je. Fukara wal masakin. Ya, kalau fidyah puasa kan, dan sebagainya itu. Kalau zakat di 8 asnaf. Di sini dalam bab dam ni dua je. Cari fakir miskin saja.
Atau ia puasa sebilang-bilang mud, sebilang-bilang cupak tu, yang diberikan dengan harga binatang yang diburukan dia tadi. Dan tiada memadai pada menyembelih dan memberi fidyah tu, yang memberi dan memberi makan kepada fuqara dan masakin, melainkan di tanah haram. Jadi cari orang kat sana je. Dan kepada segala masakin, segala orang miskin. Dan wajib berniat ketika menyembelih atau ketika dibahagikan tu, ya, melainkan dam ikhsar. Dam ikhsar mana dam ditertahan. Dia dah pasang niat. Okey, ihram tiba-tiba kena blok. Baru dia masuk. Covid 17. Tak boleh masuk dah. Blok. Dia dah pakai ihram kan. Mana terhasar, dia tertahan. Memadalah pada tempat ni. Ya, sama ada tanah haram ataupun tanah halal dia bagi. Dan demikian lagi juga segala yang wajib, yang telah wajib atas musir, mana orang yang ihsar tadi, dibagikan kepada fuqara di tempat itu. Ada pun puasa harus barang tempat di mana boleh hendak dipuasakan. Dan tidak harus orang yang ada dalam tanah haram. Mana tidak harus bagi orang yang ada dalam tanah haram, sama ada ia halal, maknanya atau tiada ihram. Yang ini tiada ihram, dia halal, ataupun dia ihram. Sama ada ihram tu haji atau umrah. Tiada harus orang yang ada dalam tanah haram, sama ada ia tidak ihram, mana halal, ataupun dia ihram, sama ada haji atau umrah. Apa tak harus tu? Fa'il itu. Tiada harus memburu pemburuan. Maknanya pemburuan tanah haram memang terkawal. Dia buat haji ke tak buat haji ke, dan kena ihram tak ihram, dia tak boleh. Dan tidak harus baginya pula mencabut atau mengkerat akan tumbuh-tumbuhan. Ya, tak ada pasal-pasal pergi cabut kan. Kalau ada masyarakat lain lah, pokok tombang tengah jalan atau buat cengsu lagi kerat kan. Ada pun saja-saja nak cabut tak dibenarkan. Itu kehormatan tanah haram. Yang tiada ditanamkan dia, melainkan kayu duri, melainkan kayu yang menyakiti seperti pohon duri ke kan. Kita takut terpijak apa semua, boleh cabut. Dan melainkan rumput izkhir. Rumput yang diselimutkan kaki dia oleh Rasulullah SAW kepada Mus'ab bin Umair yang syahid dalam medan Uhud kan. Mus'ab bin Umair ni anak saudagar orang kaya besar. Dia sanggup tinggalkan kesenangan duniawi dia, berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Ya. Dia tiba di Madinah, sampai Rasulullah tengok, Rasulullah pun mengalir air mata. Sebab apa? Pakaian dia dah bertampal-tampal. Pakaian dia dah tampal-tampal. Bukan Rasulullah sedih sebab dia miskin, tak. Terharu dengan pengorbanan dia, itu maksudnya. Ya. Dia punya selimut, ya, bila terik tutup kepala, kaki nampak. Tutup kaki, kepala nampak. Itulah pakaian dia. Dia bawa pergi perang, syahid dalam medan Uhud. Bila nak ditutup kepala, kaki nampak. Bila dia tarik tutup kaki, kepala nampak. Maka Rasulullah suruh tutup kepala dia. Gumput dia, kaki dia tutup dengan gumput izkhir. Rumput izhir. Melainkan rumput izhir itulah satu bagai daripada rumput ya, berbau harum. Digunakan dia pada menjadikan dia atap rumah. Pada masa dahulu dia hanya dibuat atap rumah. Itu tak apa. Sebab apa? Ambil ada manfaat. Kalau guna ambil maslahah atau beli hajah nak bagi makan apa semua kan, tak apalah. Namun tanam pokok apa semua, sawi apa semua tak dicabut. Itu tak apa. Kegunaan dia boleh makan. Dan sayur-sayuran atau diistisna, dikecualikan. Dan rumput, ya, makanan binatang. Dia ternak unta, lembu, kambing apa semua kan nak makan rumput, itu tak apa, dia cabutlah. Lama mengamuk pula kambing kan. Maka tak ada rumput. Dan yang dibuat maknanya obat-obatan, bukan otat, obat. Ya. Rumput-rumput yang digunakan untuk obat itu tak apa kita ambil. Sebab ada kena hajat. Mana tak kena apa lah. Dan wajib atasnya fidyah atau orang yang tersebut. Tengok sini. Ada pun pada perbuatan pemburuan fidyah.
Ya, ada mana tadi? Adapun fidyah menedamlah pada pemburuan tu seperti yang telah tersebut dahulu fidyah ni. Adapun fidyah mencabut atau kerat akan tumbuh-tumbuhan itu, dinyatakan dia dengan kata ni musannif apa, dan pohon kayu yang besar pada uruf. Ya, fidyahnya seekor lembu. Dah tabang buku awal kan, buat tamar seekor lembu ni keluar bangga dia. Dia uruf dalam mazhab kita banyak pakai uruf. Ya. Banyak dia pakai kaedah dia. Uruf, mana suara ramai tengok. Sedikit sebanyak atau benda-benda yang pakai uruf. Darah sedikit dimaafkan dalam sembahyang. Najis tapi dimaafkan, boleh tanggung. Tapi dobit sedikit macam mana? Uruf. Ada kata besar duit 10 sen, ada kata besar duit 20 sen, ada kata besar duit 50 sen, udah besar no. Tapi kalau muktamad uruf. Uruf kita ambil 3 orang tunjuk ni banyak. Semua kata ni sikit, sikit. Kalau muktamad dan Syafi'i dia banyak pakai uruf. Ya. Banyak dia pakai uruf. Dan sini pun pada uruf. Besar dia pada uruf. Orang ramai kata ni besar ni. Besar lah dia. Kena lah seekor lembu. Yang membadai pada korban. Syarat, cacat dan sebagainya lah. Pergi yang kerja kahwin, dan balik dibekalkan kita saudara kan, satu mangkuk tepin kau semua kan. Waktu tunggu sebulan mana tak pulang-pulang kan, ya awak bagi mana maut. Dia bagi makan, sangkau tu pulang dah balik. Sebab apa pulang? Uruf. Tu uruf. Uruf dia orang pulang tak? Pulang kan. Tak pawai harga 500. Ayah bagi makasih. Orang bagi makan tu. Jangan tak tawari dia buat besar lagi. Tunggu 2 bulan tak pulang-pulang. Mana tak pulang? Kan awak bagi. Aku bagi makan tu pulang balik. Ada derajat pula. Plastik 10 sen dia pulang pula. Terbalik. Uruf dia maknanya orang pergi tu orang pulang. Maka hukum dia tengok ada banyak kiam uruf. Kebiasaan tu ramai. Habis. Dan pohon kayu yang kecil sekira-kira kadarnya sepertujuh yang besar. Kalau pokok besar bagi 7. Itu panggil kecil. Pada fidyahnya seekor kambing yang sampai umurnya, dan yang kecil lagi dibayarkan harga, dibeli dengan harga tadi makanan dan disedekahkan daripada fuqara dan masakin tanah haram. Ini panggil dam itlaf, mana membinasakan. Dan memula haram Madinah tu. Dan juga di wadi tu, daripada Taif. Hukumnya apa? Seperti tanah haram Mekah juga. Pada mengharamkan berburu padanya. Dan mencabut dan memotong pokok-pokok kayu, tetapi tiada baginya dam, hanyalah haram juga. Ada haram yang kena dam, ada yang haram saja tapi tak kena dam. Ya. Habis dah tu. Itu dalam bab haji. Kemudian kitabul udhiyah wal aqiqah wal zabaih. Datang menyatakan masalah korban. Ya, akikah dan juga sembelihan. Iaitu yang disembelih daripada segala bagai naam. Bagai, yang baca bagai naam. Ya, naam ternakan yang berkaki 4, unta, kerbau, lembu, kambing semua naam. Ya. Adapun itik ayam tu tak masuk. Kaki 2. Kerana mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya dikorban tu, pada raya atau pada hari tasyrik. Dan akikah tu ialah yang disembelihkan daripada bagai naam, ya. Itu barang ternakan dia biasa buat kambing kan. Bagi Allah Taala, kena Allah Taala. Kerana apa? Anak yang baru didapat mana dilahirkan. Dan bagi sembelihan, ya, yang sunat, bermula menyembelihkan korban itu dipanggil sunnatun muakkadah. Sunat yang kuat dituntut. Ya. Bagi siapa dia? Orang yang kuasa, yang ada kemampuan. Laki-laki, lagi pula bukannya sahaya. Saya tak ada apa, tak ada milik. Jadi sunat muakkadah
sunat dituntut kuat, yang kuasa ia korban bagi dirinya dan anaknya yang kecil. Ya. Yang akikah ni selama belum balik. Bila dah balik, terserah tadi masing-masing lah. Dia mampu dia buat lah. Kalau tak dia tak ada lah. Kan? Tapi kalau pakai mazhab Ibn Abbas, boleh kita akikah korban pakai ayam bapa. Ya, dalam apa tu kitab lain pada kitab Matalan Wadin pada kan. Harus mana. Dan nak kaedah kita ma la yutraku kullu la tutraku kullu. Barang yang tak dapat semua, jangan tinggal semua. Nak beli kambing dah tak ada duit, tangkap ayam bapa ada duit aku. Sembelih je lah. Bila kita dah mampu balik esok, buat balik. Kan? Dan bagi tiap-tiap orang yang ada ia jadi wali baginya. Dibuat bila? Pada hari Id, iaitu hari raya dan juga ataupun hari tasyrik. Sekurang-kurang dia seekor kambing yang memadai pada korban tadi lah. Dan yang sudah berumur 2 tahun masuk kepada yang ketiga. Mana 2 tahun lebih. Atau seekor kibas yang berumur setahun cukup. Ya, atau sudah bersalin. Ya, gigi dia tu. Tu mana tengoklah kan. Dah nak tunggu jual cepat dia cabut gigi kawan. Tengok dah tak ada dah bersalin kata. Atau yang dah bersalin gigi dia. Gigi yang hadapan. Dan jika tiada sampai umurnya setahun. Tengok dia bersalin gigi. Lagi. Awal dia. Dan aulanya, yang ni aula korban tu daripadanya pada kambing dan kibas tu ialah seekor. Ya, seekor lembu. Dan aulanya daripadanya tadi seekor lembu lah. Kita buat korban tu paling baik. Ataupun satu bahagian. Atau kerbau yang berumur 2 tahun masuk kepada yang ketiga. Mana? 2 tahun lebih. Dan yang afdal, mana aksaru sawaban, lebih banyak ni sebab pahala dia. Daripada tersebut itu seekor unta yang baca enta. Yang berumur 5 tahun masuk pada 6. Oh, besar tak ni? Selama beribu tu Dulu pun 7-8 ribu. Dan disyaratkan pada segala na'am yang dijadikan korban, tiada padanya aib. Itu syarat dia. Aib mana? Yang mengurangkan satu yang dimakan daripadanya, maka tiada memadai yang terjadi ya, yang tiada bertelinga. Asal keluar daripada perut ibu tak ada telinga. Bukan telinga kena layat, tak ada. Maka tu tak. Ya, tak boleh. Cari yang sempurna. Dan yang terpotong telinganya, dan jika sedikit sekali pun, sini ada khilafnya. Ya. Kalau setengah mazhab Malik dia kata jangan telinga tu jangan 1/4. Ya. Kalau sekat ketap sikit tu boleh lagi. Ketap yang tengah daging tu. Kalau cocok tak ada masalah. Cocok dia tak hilang daging, dia berkuak aje kan. Ada pun yang ketak tanggal tu kalau mazhab Syafi'i tak boleh tu. Sebab dia benda makul, benda boleh makan. Kecuali mazhab lain ada setengah letakkan sedikit aku. Atau sebelum kadar 1/4. Dia bertelinga tu kan. 1/4 sikit boleh jalan. Yang berhasil dia cari yang terbaik lah. Dan terpotong ekornya. Nak buat seekor tak dia. Cabut. Dan yang berkudis badannya. Ya, bila tu kait jika sedikit sekalipun. Tak boleh juga. Itu indil royah. Maknanya sikit tak boleh. Sebab apa bila kudis ni banyak dia apa? Menyebabkan kurang dah daging. Daging dia makan dah rosak. Kerana dagingnya sudah binasa. Ada. Dan yang baru beranak. Baru salin, belum pagi. Kerana apa? Jahat dagingnya. Daging pun jahat ke? Ini kita lama daging kita jahat. Mana daging tak elok? Anak kan? Cari yang elok. Dan yang sangat kurus. Kanji sat dadang. Hingga rangka. Nak buat kurma tadi, buat masak asam. Dan yang buta sebelah. War, tak boleh juga. Dan yang buta keduanya pun tak boleh. Dan yang sangat tepuknya. Yang jalan pun tak boleh bangun, tepuk orang hayang. Dan segala aib ini, apabila ada ia salah satu daripadanya pada na'am, tiadalah memadai dijadikan udhiyah. Buat korban tak boleh. Habis. Yang kedua, masuk waktunya. Apabila keluar saja matahari, ya, lalu dapat sembahyang 2 rakaat kan. Keluar je matahari dan lalu masa dapat sembahyang 2 rakaat hari raya tu. Serta lalu masa membaca 2 khutbah yang pendek,
maka kemudian dia berlalu masa itu, sahlah korban. Ya. Tetapi yang afdalnya ditakhirkan hingga naik matahari kadar segalah. Bukan dalam pukul 10 kan. Segalah, itu lebih afdal. Dan berkekalan waktunya hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik. Jatuh matahari, bukan gelincir. Gelincir untuk zuhur. Jatuh tu mana huruf tenggelam. Mana sebelum habis hari tasyrik tu petang tu, ke maghrib bolehlah. Dan tiada harus dimakan satu daripada korban jika korban itu korban nazar. Dia ada satu lagi syibhun nazar. Jaga ni, banyak orang kena ni. Kan? Dia duduk taman, dia gigit kambing. Mana dah belum boleh kambing kat taman, orang tanya dia, nak buat apa tu? Ni nak buat korban. Itu dia panggil syibhun nazar. Tak boleh makan kan? Tak boleh makan. Dia nak makan, kena beli daging lain. Semua dia kena bagi. Ya, nazar tak boleh. Apa syibhun nazar, banyak orang terkena ni. Orang pergi tanya, kalau orang nak elaknya, nak buat apa tu? Ada lah. Nak buat apa? Nak sembelih apa? Kau nak macam SB pula nak tanya tu. Jangan tanya lebih-lebih kata. Kalau dia tanya kita jawab dia, nak kita takyin aja nak buat korban, dia panggil syibhun nazar, kita tak boleh makan daging. Ya. Demikian lagi segala orang yang wajib atasnya nafkah, semua tak boleh makan. Bahkan wajib atas dia sedekahkan, ya, habis. Lagi pula mentah dengan sekalian, ya, hingga kulitnya, tanduknya pun kena bagi habis tuan. Dan jika ia makan satu daripadanya, wajib diganti. Dia makan berapa tadi? 1 kilo, 2 kilo, pergi beli balik ganti. Ya. Jaga-jaga tu. Lepas orang tanya dah, dua taman mana kambing, orang tanya kan, nak buat mana kambing? Dan harus lagi sunat dimakan pula daripada korban tu. Harus bahkan sunat dimakan pada korban yang sunat. Bukan korban yang wajib. Kalau korban dah macam tadi dah dah dinazar tentu wajib kan. Korban biasa sunat. Sunat dimakan. Dan wajib disedekahkan daging yang mentah nama. Itu sedekah. Yakni jika sedikit sekalipun seumpama setengah katinya jalan. Menikati dulu. 6 kilo tak jumpa kati. Lebih kurang lah takriban. Tetapi sunat ia makan tadi hati dia. Tuan-tuan ambil hati dia. Maka disedekahkan yang lain lah. Sekaliannya kepada fuqara dan masakin. Yang terlebih afdal. Dan jika tiada diperbuat seperti tersebut itu, maka hendaklah ia makan sulus. 1/3. Dan dihadiahkan sulus kepada orang yang bukannya fakir atau miskin. Bagi hadiah. Dia pun pakai miskin, kita panggil sedekah. Daripada orang atas ke bawah, itu sedekah. Kalau mustawah dia sama tu, panggil hadiah. Dan disedekahkan sulus kepada fuqara dan masakin. Bagi 3. Itu pun hasillah pahala ni jugalah. Kemudian jika korban itu korban yang sunat, ada pun yang wajib dengan nazar misalnya. Lillah alayya, gitu. Wajib atas aku. Ya. Dia nak nak korban. Jawab dia kena bagi habis. Maka wajib disedekahkan sekaliannya seperti yang disebutkan tadi. Tanduk abu semua kena bagi habis. Dan wajib berniat tatkala sembelihnya seperti ia berniat dengan hati dia akan makna. Niat dalam hati kan? Maknanya inilah korbanku. Ya. Jika ia korban sunat sendirinya lah, atau ia wakil kepada seorang ganti pada nyembelih, hendaklah ia berniat tatkala itu berikan kepada wakil barang yang hendak dikorbankan dia, dan jikalau tiada diketahui oleh wakil keadaannya korban sekalipun. Wakil apa tu? Wakil sembelih. Sini banyak wakil kan? Bawa wakalah. Bila orang bagi duit kat kita, banyak wakil. Dia suruh cari barang, bermakna dia wakilkan kita beli. Kemudian wakil apa lagi? Sembelih. Kemudian wakil lagi niat. Jaga tu. Kalau dia wakil kita sembelih, kita kena sembelih je lah. Tapi kalau wakil tu berlapis, dia kata kalau tuan tak dapat, carilah capa-capa. Itu senang. Kalau dia kata wakil khas, tuan je sembelih. Yang lain tak nak. Barah kita. Kalau tak boleh pukul demam, tunggu kawan. Ya, tengok. Nak wakil kena tanya ke. Tuan nak wakil ni am ke umum atau saya? Tuan lah. Tapi kalau tak ada capa-capa, boleh. Itu tak apa. Kalau tak ada, kita pasing orang lain. Tapi kata tak nak, tuan aja. Tak ada pasing orang lain. Ya, kecuali kita tak nak, kita tolak je. Ini maut aku tengok banyak kerja kan. Misalnya dia nak.
Kalau tidak ada terima wakil, dia tak boleh wakil ke orang lain. Itu maknanya kalau wakil khas. Habis. Kemudian wakil niat saja. Ya, ada orang dia wakil sembelih, dia sendiri niat. Ya, dia duduk kat situ dia pun niat. Ada orang pentingnya je lah, kan. Tapi biasanya dia orang bagi duit kena terang. Sini buat korban ni ambil duit ni. Tak ada wakil langsung. Kena wakil lah. Tuan tak tolongnya wakil carikan, belikan kambing. Dan si wakilkan tuan sembelih serta wakilkan tuan berniat. 3 ada tu. Dan harus bagi seorang ia serahkan niat bagi muslim yang memayyiz sama ada ia wakil pada menyembelih atau lain. Dan harus kita serahkan. Saya serah pada tuan dia, tolong niatkan korban saya ni dan tolong sembelihkan. Ataupun ada 2 orang. Tuan niatkan saya, tuan sembelih. Wah, 2 orang kali. Sibuk kambing siku ber 2 orang. Seorang duduk niat dah. Seorang tu sembelih. Boleh juga. Habis. Dan satu lagi dah wajib disedekahkan mentah korban, ya. Jikalau akikah elok apa? Masak. Dan haram ia pindahkan korban dari negerinya kepada negeri lain. Haram dipindahkan korban daripada negerinya yang disembelih itu padanya pada negeri yang lain. Dan tiada mengapa jika dipindahkan harganya daripada satu negeri kepada satu negeri supaya dibelikan dan disembelihkan. Itu tak apa. Di sana maka adalah sah korban itu jadi ia daripada salah satu daripada na'am yang tersebut itu ialah unta, lembu, kerbau, kambing, kibas, yang memadai, ya, jika sudah sampai umurnya. Dah zakat dia ada khilaf banyak tadi. Nak keluar zakat, kita pindah zakat. Dalam tempatan kita dah tak ada, kita pindah tempat lain. Hukum dia. Kalau ikut setengah ulama, dia suruh bagi tempat juga. Ya Allah. Tu'khazu min agniyaihim wa turaddu li fuqaraihim. Maka dhamir him, fuqaraihim tu, itu ada khilaf ulama. Kalau mengikut ke jamhur ulama, wa turaddu li fuqaraihim ay fuqara'il agniya. Maknanya fukara tempat orang kaya tu. Dia duduk situ kampung tu dia lagi. Kalau tadi dah tak ada lagi, ada lain. Ya. Kalau ikut si Zakaria Ansari di umum, fuqaraihim ay fuqara'il muslimin. Kalau nak passing kat mana ikut pendapat si Zakaria Ansari. Mana domain tu diumumkan, fuqaraihim ay fuqara'il muslimin. Mana-mana pun bagi jelah dia tu. Ya. Atau kita boleh hantar luar mana-mana apa. Tapi kalau kita ikut zakat pula, afdal kita bagi terdekat dulu. Ya. Cari saudara terdekat, jiran dan susunan tu. Ya, aqarib. Jadi dapat 2 pahala. Pahala zakat satu, pahala menghubungkan tali silaturahim. Ni mak saudara sebelah, pak saudara sebelah. Pakai miskin boleh timur, dia hantar tempat lain. Kawan tengok kulat kawan. Dengar pula banyak pula, 100,000 dapat. 20 ringgit boleh tahan kan. Lele kawan. Jadi banyak. Maknanya apa? Menyinggung hati, tak elok. Dia yang elok tu, bagi yang terdekat tu. Cari kawan kerabat je. Kemudian jiran sebelah. Kemudian tu kata-kata lagi dah. Sebab dia makan 2 tu. Ya, maknanya dapat pahala dia keluar dan dapat pahala menghubungkan silaturahim. Dan lagi jangan ia cela yang menegakkan sah korban. Mana jangan ada aib lah. Itu seperti yang belak dia sebut. Ya, yang lalu sebutnya. Dan memadailah seekor kambing atau kibas bagi seorang jua. Dan pada lembu atau kerbau atau unta memadai bersekutu. Ini 7 bagi. Ya, pada seorang daripadanya 7 orang. Bahkan boleh dibuat masing-masing. Seekor lembu tadi 7 orang, 7 niat. Boleh? Seorang nak buat korban, seorang buat akikah, seorang nak makan saja. Ya, seorang macam-macam. Boleh niat masing-masing. Tak ada hal. Ambil bagian masing-masing lah. Ber-7. Dan jika ia berhimpun pada 7 itu dam. Boleh korban kali pun boleh. Yang ni dam. Ini korban. Ini akikah. Atau 7 tu masing-masing niat. Tak ada masalah. Boleh. Habis. Kemudian ada pun akikah sunnatul muakkadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Rasulullah SAW juga bijak dalam percakapannya. Ya, sehingga setiap ucapan dia, walaupun paling pendek, ya, tetap mengandungi makna yang padat. Sebab Quran pun begitu juga. Dia panggil jawami'ul kalim. Ya, kalam yang jami'. Pendek, padat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Masuk. Sengaja daripada sempurna Islam seorang apa? Dia meninggalkan benda yang tak beri faedah. Tak beri faedah umum. Cakap, mandang, gerak, masuk semua kali. Apa saja benda tak beri faedah, dia tinggal. Itu maknanya kalam tu pendek, tapi dia jami'. Itu kalam Rasulullah. Kita kalam banyak, mengarut. Nak ambil satu bayar. Bok-bek tak apa-apa, dia cerita. Rasulullah punya kalam sikit, dia makan semua. Ya. Walaupun yang paling pendek, ya, tetapi mengandungi makna yang padat serta sampai pada maksud yang dikehendakinya. Ya. Ia juga dapat dipahami oleh semua peringkat manusia. Dia letakkan kalam tu cantik. Ya, sebab kita begitu jugalah. Nak bercakap orang pun ikut akal mereka. Kalimin nas bihasabi ukulihim. Berbicara dengan manusia bihasabi ukulihim, dengan sekadar standard akal masing-masing. Ya. Tunggu saya pun kalau dia baca kitab dia tengok, kalau baca baik kita tasawuf likam punya bahan. Dia tengok temenung dia turun sikit. Lama-lama temenung. Satu tempat kan. Kitab dia panggil apa? Hari ni kitab apa belajar? Hari ni belajar kitab belayau. Sebab betul guru baca semua belayau. Semua tak faham. Apa tak kena dengan orang baca, dia tak kan. Dia punya audience tak ditangkap kan. Sebab kena letak standard orang tengok. Orang macam ni kena macam ni. Jangan terpakai bantai, sedap. Lama-lama kita cakap seorang-seorang. Ia juga dapat dipahami oleh semua peringkat manusia menurut kadar akal dan ilmu yang ada pada diri masing-masing. Rasulullah cakap tu cantik, terletak, dia kena. Patut padan maknanya. Dan hakikat ini dapat dirasai dan dipahami oleh setiap orang yang membaca, mengkaji hadis-hadis yang jumlahnya puluhan ribu, di mana menjadi kajian para ulama dan dikumpulkan dalam kitab-kitab yang berjilid-jilid, dan kata-katanya tidak sama isi dan kebernasannya dengan kata manusia lain, tak sama. Sebab Rasulullah pun tidak tutur melainkan wahyu kan. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang menunjukkan kecerdikan dan kebijaksanaan, ya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ni kau kira rakyat ni. Bukan menteri. Jawatan paling tinggi dalam dunia daripada awal dunia sampai kiamat ialah jawatan risalah, kerasulan. Itu paling tinggi. Ya, tak ada jawatan lain paling tinggi. Kemudian masalah ismah, terpelihara. Orang panggil maksum. Allah Subhanahu wa taala memelihara para rasul daripada melakukan maksiat dan dosa. Sebab Rasul disuruh kita ikut. Kalau Rasul buat maksiat, mana kita wajib buat maksiat. Wajib ikut Rasul. Dia telah kawal para Rasul daripada terlibat dengan benda-benda yang tersebut. Jadi makam Rasul ni naik. Dia buat benda wajib, sunat. Wajib, sunat. Kita tak campur adu. Allah Ta'ala memelihara para Rasul daripada melakukan, ya, maksiat, dosa serta perbuatan mungkar dan yang haram. Oleh itu, ismah ataupun terpelihara daripada dosa menjadi salah satu sifat yang wajib bagi Rasul. Ini wajib arid. Wajib baru datang. Ya. Sebab apa? Sekira-kira ni dia letakkan makam Rasul. Kita letakkan sifat tu tadi. Yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Iaitu sifat yang istimewa daripada manusia-manusia lain. Oleh itu mereka tidak sekali-kali melakukan dosa sama ada kecil ataupun besar. Dan mereka tidak sekali-kali mengerjakan maksiat dan menderhakai Allah Ta'ala. Sama ada zahir ataupun batin. Cukup lengkap. Sebab dia nak tarik orang. Setara itu pun macam-macam hal orang tak ikut. Kalau cari yang wah-wah lagi. Atau cari terpilih. Kan? Pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan. Kemudian hikmahnya adalah Allah SWT memerintahkan kita supaya mematuhi
Wa ma ataakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu lesen besar. Ya, satu otoriti besar diberi mandat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang daripada Rasul naklah kamu terima pakai, apa dilarang nak kamu tinggal. Tiba-tiba Rasul buat maksiat. Bermakna apa? Kita wajib buat maksiat. Wajib ikut. Kan? Kita wajib ikut Rasul. Tiba-tiba Rasul buat maksiat, kena ikutlah. Tu tak ada munasabah. Tak munasabah. Tak ada tanasub dia. Maknanya sebab Allah Taala kawal orang pilihannya sebab jawatan paling besar. Lepas tu jawatan ini tidak dibenarkan memilih campur tangan manusia. Tak ada pilihan raya tadi. Nak pilih Rasul, pilihan raya umum. Maut. Ya. Hancur lebur jadinya. Oleh kerana jawatan tertinggi, jawatan terpenting, maka Ta'ala sendiri yang memilih para Rasulnya. Tanpa ada campur tangan seorang pun daripada makhluknya. Sama ada bernama manusia atau jin atau malaikat. Tak ada maksud. Ya, Tuhan sendiri pilih. Jadi hikmah di antara memerintah kita supaya mematuhi dan mengikut para rasul kerana mereka adalah contoh, kan? Dan tauladan, kena ikut. Yang paling baik. Dan ikutan yang saleh kepada manusia seluruhnya. Kemudian mereka sentiasa menjangkau ke peringkat kesempurnaan akhlak yang tidak sekali-kali menurun. Mana akhlak Rasulullah dia tak nak turun, level dia naik, naik tu. Tu. Dan akhlak dan iman orang mukmin biasa sentiasa naik turun. Kadang banyak turun dia naik. Ya, dia kena cas sikit kuliah ceramah kan naik sikit. Kena TO balik kena macam turun siap, dia turun menjajah. Turun banyak. Naik satu hun. Turun ni pergi buka kaki kan. Itu masalah. Sebab iman kita bertambah dan berkurang. Tambah amalan dia, tambah pengawalan dia, dia kawal maksiat, iman dia naik. Bila dia silap tak kawal, dia turun balik tuan. Dia turun naik tu yang kita takut. Takut dia padam tengah turun, nauzubillah. Malaikat maut datang di tengah turun, kacau je ni. Biar kepastikan dia naik, sentiasa naik. Sebab tu Rasulullah suruh begitu. Yaumahu bahwa magbun. Barang siapa yang sama 2 hari semalam hari ni, turun naik tidak pun, turun tidak naik pun tidak. Bahwa magbun, orang tu tertipu Nabi kata. Ya. Rasulullah nak kita biar ada depan-depan. Iman kita sentiasa naik. Walaupun sikit biar dia naik. Ilmu walau sikit biar dia tambah. Amal walau sikit biar dia tambah. Biar ada penambahan. Jangan sama. Apa lagi kalau kurang, lagi teruk. Ya. Mereka sentiasa menjangkau ke peringkat kesempurnaan akhlak yang tidak sekali-kali menurun, dan akhlak dan iman orang mukmin biasa sentiasa turun dan naik. Had yang tinggi adalah martabat ihsan. Ini dalam ilmu tasawuf dia namanya ihsan. Ya. Yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril alaihissalam. Apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tara fa innahu yara. Rawahul Muslim. Dalam Sahih Muslim disebut hadis. Ya, ketika Rasulullah SAW duduk di kalangan sahabat, kemudian datang satu orang, dia melagakan lutut dengan Rasulullah. Fa ansar rukubatai ila rukubatai. Dia lagakan lutut dia dengan lutut Rasulullah SAW, kemudian ditanya. Panjanglah cerita dia kan. Di antara ditanya, ya Muhammad akhbirni anil iman. Nabi pun jawab, al-iman ya antum billah wa malaikatihi wa kutubihi wa ila akhir. Kemudian dia jawab sadaqta. Dia jawab sadaqta, sahabat dia pun jawab dia ni. Dia tanya, lepas tu Nabi jawab, dia kata betul. Ya, dia tanya lagi pula, akhbirni anil Islam. Sedang kata al-Islam anta syahada an la ilaha illallah tuqimu shalah fa'id. Sadaqta. Soalan yang ketiga ni, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Jadi daripada Islam tu ulama keluarkan buku-buku kitab dalam usul ilmu fiqh. Ada fiqh, usul fiqh macam-macam. Daripada ahli orang buku kitab berhubung dengan akidah, tauhid dan sebagainya. Daripada ihsan inilah dikeluarkan ilmu tasawuf, ilmu sir dan sebagainya. Lepas tu setengah daripada nama ilmu tasawuf dia bagi apa? Ilmu ihsanuddin. Ihsanuddin. Ya. Bukan wang ihsan. Ni ihsanuddin. Yani anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah. Sebab kita tak boleh tengok. Sebab dia lepas seolah ka'anna. Seolah-olah kamu melihat. Bila maknanya kita buat kerja tuan dari depan dan tu lain kan. Sekiranya tidak, kata boleh duduk tangga tu seolah-olah kamu melihat dia. Ya.
Ya, sesungguhnya dia melihat kamu. Kalau tak duduk taraf itu ulama sufi menamakan makamil musyahadah. Kalau tak boleh duduk situ, turun bawah sikit. Sedarlah fa innahu yarak. Allah Taala sentiasa memerhati kamu. Bila Tuhan perhati kita, kita ada rasa tak? Ini masalah ni. Yang ni dibincang panjang dalam perkembangan jalan sufiah. Kenapa engkau tak rasa Tuhan pandang? Orang lain pandang, kau berasa. Kenapa? Ini kena cek balik. Sebab apa hijab dia begitu begini? Dia kena proses balik. Supaya keperasanan dia dengan Tuhan tu ada. Kita nak ada keperasanan kita. Ini dia perasanan dia dengan makhluk. Dia rasa makhluk, orang-orang. Tu yang kacau. Sebab kena bersih benda ni. Ini dalil ilmu tasawuf. Ilmu fiqh usuluddin dalam hadis sahih Muslim. Kemudian martabat ihsan adalah yang paling rendah bagi para rasul. Kita tinggilah. Dan mustahil mereka turun dari rendah daripada ini. Namun martabat yang paling tinggi bagi manusia lain, makam ihsan ni tinggi kita. Ya, rasul lagi pula lagi atas daripada itu. Dan akal dan syarak bersepakat. Ya, biasanya para rasul itu bersifat dengan ismah. Ya, ismah dengan ain baca, jangan baca dengan alif. Ismah dari mana pula kan? Ismah makna maksum, dia terpelihara. Tidak diterima akal dan syarak seorang nabi, seorang pencuri perompak boleh? Mana ada? Tak masuk. Woi, ni apa kerja budak ni? Maka cacat banyak dalam masalah ketuhanan nanti. Seolah-olah Tuhan tak pandai lantik orang dia. Kita tak apalah, memang bodoh tak pandai pilih. Penyamun-penyangak boleh pilih. Dia dapat duit habis senyap dan kan. Melompat sana dia U-turn, apa U-turn tawak pun ada macam-macam. Pusing-pusing. Jadi Rasul tadi, ini orang paling hebat, nak jadi contoh, pemimpin, ummah kan. Maka Tuhan pilih atas pilihan. Rompak, lagi pula penyamun kan. Pemabuk, berzina, tidak ikhlas, ini dalam pula. Menunjuk-nunjuk semua dalam kotor dan sebagainya. Maka tidak layak bagi seorang rasul, maknanya dikotori akhlak dia dengan sifat-sifat yang tersebut. Dikotori amalan dia dengan sifat-sifat tersebut. Dikotori pemikiran dia dengan sifat tersebut. Tak layak. Sebab dia nak bawa manusia. Kaifa nad'un nas ila Allah wa nahnu ba'idun min. Macam mana kau nak tarik orang kepada Tuhan, kau sendiri jauh. Walaupun kadang-kadang para rasul merasakan diri mereka cuai, itu sifat akhlak dia tinggi, tawaduk, semasa melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala. Ini adalah kerana mereka lebih mengenal Allah Ta'ala, mempercayai kesempurnaan dan kebesarannya, dan terasa kekurangan diri apabila menghadap Allah Ta'ala. Atau jadi gitu. Ya, bila menghadap hadrat Tuhan, habis lebu gitu, nampak kita tak ada apa. Lalu mereka membanyakkan taubat dan istighfar, tetapi bukannya istighfar kerana berdosa, tidak. Ya. Istighfar para rasul ialah li raf'id darajatihim. Ya, mengangkat martabat dia. Sebab apa? Orang takkan istighfar, takkan bertaubat kalau dalam perut dia penyakit takabur dia. Ana ada dosa ke? Tu parah. Tu takabur, ana ada dosa ke? Entah dia lah, ana rasa ana tak ada kepala otak ni. Ya. Selain Nabi dan Rasul semua berkeladak tentang kalau Tuhan tak bersihkan habis. Wali-wali mengaku doa dia punya dosa lebih banyak daripada pasir yang melata di muka bumi. Itu wali kan. Kita ni bentuk wali. Ya, ana lawan lain wallah. Itu maknanya. Rasul. Jadi bila Rasul bertaubat, dia ada tadammun. Ada makna dimniyah. Apa di situ? Tawaduk. Ya. Bila ada makna tawaduk, masuk dalam hadis man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Jadi istighfar para rasul ila li raf'i darajatihim, mengangkat martabat mereka. Adapun istighfar kita memang untuk li isqati dzunub, menggugurkan dan membasuh dosa. Sebab kita memang berdosa. Itu beza boleh. Ya, kalau tanya kenapa rasul bertobat? Itu hikmat dia bertobat untuk mengangkat lagi martabat rasul dan sekaligus memberikan petunjuk kepada umat. Kalau rasul istighfar dan 3 hadis sahih, 70, 100, ada 70 lebih, 3 riwayat. Satu riwayat sahih 100, satu riwayat lebih 70, satu riwayat 70. Rasul satu pun dah cukup dah nak kira. Kan? Ini berpuluh. Kalau rasul kita lagi banyak. Itu maksud ini. Kan? Semua memberi pengajaran. Kalau rasul
maknanya melafazkan lafaz istighfar taubat siapa kita tak lafaz. Itu dalam bentuk maknanya untuk memberi irsyad, memberi panduan. Walaupun kadang-kadang begitu berlaku, ini semata-mata tawaduk bagi Rasul. Lalu membanyakkan taubat dan istighfar, tetapi bukannya seperti istighfar kita yang berdosa ini tak. Oleh itu benar kata-kata Allah Ta'ala, firman Allah dalam surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu kasih, in kuntum tuhibbunallah, kalau mu kasih kepada Ta'ala, pertama apa? Fattabi'uni, mu kena ikut aku. Jawab dia apa? Yuhibbukumullah, nasai kamu dapat apa? Kasih sayang Allah, wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan dosa kamu, ya, ampunkan bagi kamu zunubakum, akan segala dosa kamu. Jadi maknanya apa? Menandakan kita ni ada dosa. Dan nak dapat kasih sayang Tuhan, kenapa? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Rasulullah tu dapatlah kasih sayang Allah Taala. Ya, ada kasih sayang Tuhan besar. Ada di dalam mutabaah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi tu dapat kasih sayang. Kasih sayang Allah Taala adalah menyebabkan manusia selamat di akhirat. Kan? Itu dalam tafsirkan hadis ayat apa? Yauma yafirru mar'u min akhi. Hari kiamat besok orang lari daripada orang terdekat dengan dia. Ya, suami lari daripada isteri tak hiraukan, suami mak tak hiraukan, anak bapa tak hiraukan masing-masing. Sebab datangkan dalam hadis itu seorang yang ditimbang satu je. Maka Tuhan nak tunjukkan dia suruh cari siapa atas dunia yang kau dapat bila itu. Cari seorang tak dapat. Mak, ibu bapa, isteri tidur sekali, seorang tak berani. Sebab bila nampak julangan api neraka semua punya takut, ya Allah. Ya, satu amal dia punya besar, dia rasa satu pahala itu dia kurang. Akhirnya dia balik menghadap Allah Ta'ala dengan cara yang layak dan kebesaran Tuhan. Allah Ta'ala kata, ya malaikat, ambil tangan dia, masukkan di dalam syurga ku dengan kasih sayang aku. Itu kasih sayang Tuhan laku. Kasih sayang kita di dunia tahu kejap je. Nak barang kat kita, dia baik, orang kasih. Lepas tu habis tadi. Kita dah mati kan, dia lalu kat kubur Fatihah tak tahu. Kan? Ini kasih sayang Allah Ta'ala, yang menyebab kita selamat bahagia di sana. Maka jangan gadaikan kasih sayang Tuhan dengan kasih sayang yang lain. Jangan gadaikan. Itu pertama sekali. Tak mahabbah kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Habis. Dan satu lagi ayat, iaitu firman Ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidak kami utuskan rasul melainkan supaya dia ditaati biiznillah, dengan izin Allah. Semua itu dengan izin Allah, supaya taat, bukan dilawan. Ni rasul dikina, dia kata macam-macam gila betul. Ni bukan babi, gila babi, jadi babi gila. Dia bukan jadi gila babi, jadi babi gila. Allah. Rasul suruh ditaat, bukan dilawan. Suruh diikut, ya, bukan ditinggalkan. Dan arti isma itu berlaku sebelum mereka menjadi rasul ataupun selepasnya. Persoalan dia, setengah ulama menyatakan isma itu dipanggil sabit bagi mereka sebelum menjadi nabi sehingga selepasnya. Lepas tu kita boleh kata mamat ni macam mamat lain je, untuk orang tampar ke mulut ni. Kalau orang kata mamat ni sejak dia jadi rasul je, sebelum tu macam mamat biasa, mersepak ke mulut ni. Tak kira apalah. Rasulullah SAW angkat pintu syurga terpampang tu, Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam kata, siapa nama yang kau gandingkan dengan kamu, ya Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama siapa tu? Nabi Adam pun. Itulah nama kekasihku. Rasulullah beruntung atas dunia lagi dah. Orang dah kenal. Ya. Lalu patawassala Adamu min zambihi faqad ihtada man yaktadi bi abihi. Patawassala Adamu min zambihi. Nabi Adam bertawassul, memohon keampunan dari itu dengan Allah Ta'ala menggunakan apa? Jiwa Nabi besar kita Muhammad SAW, bukan main-main. Patawassala Adamu min zambihi, maka faqadih tada may yaktadi bi abihi. Dapat petunjuklah orang yang mengikut datuk kita Adam. Apa dia? Kalau datuk bertawassul, kau tak nak tawassul, kau siapa? Kau Wahabi ke Pak Wahab? Kalau Pak Wahab kata engkau lah, kau ikutlah Pak Wahab kau. Kan? Jadi makna Nabi Adam bertawassul berkat, maknanya sebelum wujud Rasulullah zahir di dunia lagi dah, kemuliaan dia, masya-Allah. Ya.
Kerana sifat peribadi seorang itu walaupun sebelum menjadi Nabi, membawa kesan kepada masa depan. Dia cantik. Daripada awal Rasulullah kawal lah. Ketika dia pergi di Busra kan dengan Abu Talib, mengikut pak saudara dia. Sepanjang jalan tu awan payung. Abu Talib dah nampak dah keperlekan, kelainan hebat Rasulullah SAW. Tiba di Busra saja nak jumpa dia punya padir rahib di sana kan. Dia buat dia punya pintu tu genah. Dalam 4 kaki lebih kurang. Jadi siapa nak menghadap kena bongkok. Jadi semua nak menghadap dia depan kan. Masuk semua kena bongkok. Tiba turn Rasulullah nak masuk je pintu tu terangkat. Terangkat. Ni bukan warak nyensing mata kaji sing. Ya, terangkat pintu tu kan. Dia nampak terpeganjat rahib tu. Dia kata bawa sini budak ni. Dia pun tengok. Oh, kata, semua lengkap tanda Nabi akhir zaman. Sekarang juga engkau bawa balik wahai Abu Talib. Kalau Yahudi jumpa memang dicencang ni budak ni yang dibunuh. Ya, bongkau tu padam langsung. Apa? Projek nak berniaga kan. Allah, itu kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mana sebelum bi'sah lagi, sebelum bangkit rasul lagi dah. Itu kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok dan sirah lah kan. Daripada kecil lagi dah. Kan? Dah kena operate dah. Semua dah ada. Mana tadi? Walaupun sebelum menjadi Nabi, membawa kesan kepada mereka didakwah. Oleh itu, mereka mesti mempunyai sifat yang tidak dapat menjadi sasaran kepada dakwah dari Islam. Mana tak ada ruang orang nak attack Nabi daripada kecil sampai habis, sampai akhir umur. Kan? Kita kadang-kadang orang attack ke? Ustaz ini dulu kecil, aku punya telur itik dia curi. Oh, dia kecil dia kira. Itu orang Melayu punya pegangan. Ya Nabi tak ada. Nak attack daripada kecil tak ada. Tuan. Bersih. Tuan jaga habis. Tak ada ruang. Sikit ruang. Satu hun, satu zarah pun tak ada ruang nak komen Rasulullah SAW. Cuma dia komen, dia tak ikut, memang perangai jahat. Perangai jahat. Orang jahat tak ada buat kira dah. Memang jahat. Nama jahat. Dalilnya Rasul itu adalah pilihan Allah Ta'ala. Yang sentiasa dia bawa perhatiannya. Ya, sejak masih kecil lagi. Seperti kata atau firman kepada Nabi Musa AS, ya, walitus na'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengasuhanku. Maknanya apa? Allah Ta'ala asuh daripada kecil lagi dah. Itu kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Inna khair. Subhanallah. Bismillah. Alhamdulillah.